يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat.
Kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Dalam pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan kepada umat Islam, atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisinya terhadap golongan yang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya. Dan telah kaum munafik itu menjadikan orang-orang beriman berkata, adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh sumpah bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu. Telah gugurlah amal-amal mereka, lalu menjadilah mereka orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ia kasihkan mereka, dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah Maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman itu penolongnya, maka berjaya dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang akan tetap menang. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ma'idah ayat 51 sehinggalah ayat 56. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan Al-Quran telah menjelaskan tentang watak-watak Yahudi, watak-watak Kristian, dan watak sebahagian mereka yang cuba menyeleweng agama Allah. Allah menyebut tentang sejarah Taurat, sejarah Injil, kemudian sejarah Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana berlakunya penyelewengan syariat, pengubahan kitab-kitab dengan keinginan mereka mencari keredaan manusia, memakan harta yang haram untuk memenuhi dan menyebelahi orang-orang tertentu. Maka Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengikut hawa nafsu manusia dan tidak mengikut keinginan-keinginan sebahagian manusia supaya dipinda, diubah hukum Allah mengikut selera mereka. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa hukum selain daripada hukum Allah namanya hukum jahiliah. Manakala hukum Allah itulah hukum yang sebenar bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang punya akidah yang sebenar. Maka pada ayat yang kita akan tafsirkan pada malam ini, ingatan dan amaran Allah Ta'ala kepada orang beriman untuk berhati-hati dengan golongan Yahudi dan Kristian. Golongan yang telah mengkhianati perintah Allah, yang telah mengubah kitab dan wahyu Allah. Golongan yang senantiasa mengutamakan hawa nafsu daripada perintah Allah. Golongan yang mengutamakan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kamu tidak terjebak, terpengaruh dengan mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tattakhizul yahuda wan nasara awliya, jangan sesekali kamu menjadikan, kamu melantik
orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian sebagai pemimpin-pemimpin kamu, sebagai teman-teman rapat kamu, sebagai orang-orang kepercayaan kamu, sebagai orang-orang yang kamu berikan amanah kepada mereka. Ba'dhum awliya'u ba'd, kerana mereka itu sebahagian mereka menjadi pembantu sesama mereka. Allah menjelaskan bahawa orang-orang kafir itu sama ada dia Kristian atau Yahudi, mereka menguatkan antara satu sama lain untuk menghancurkan kamu. Walaupun nampak nama mereka berbeza, Yahudi, nama mereka berbeza, Kristian, tetapi mereka saling bantu-membantu untuk memerangi kamu. Kerana itu Allah Ta'ala memberi amaran, jangan menjadikan orang Yahudi, jangan menjadikan orang-orang Kristian sebagai awliya. Kita sebut perkataan awliya, memberi maksud pembantu-pembantu, penolong-penolong, rakan-rakan, pemimpin-pemimpin yang kamu letakkan kepercayaan pada mereka. Kalau mereka boleh mengkhianati Allah dan kitab Allah, maka siapa sangat kamu untuk tidak dikhianati. Kalau mereka boleh memusuhi Allah dan syariatnya, siapa sangat kamu untuk mereka tidak musuhi. Kerana Yahudi dan Nasara punya sejarah yang panjang penyelewengan dan kejahatan. Setiap kali peperangan dan kezaliman yang mereka lakukan. Tak payah nak ambil jauh ketika mana mereka menawang Melaka. Portugis menawang Melaka. Atas nama penyebaran Kristian, mereka membunuh orang Islam secara beramai-ramai. Dan demikian juga apa yang berlaku oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella waktu menawang Andalusia. Mereka membunuhnya. Mereka memaksa orang Islam meninggalkan negara mereka. Memenjarakan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada asas. Demikian yang berlaku di Baitul Maqdis. Dan dilakukan oleh beberapa raja Eropah yang membunuh umat Islam. Sehingga datang Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya tanpa menganiayai mereka. Sejarah yang panjang bila kita baca. Seringkali umat Islam menjadi kelompok yang dibuli. Pembulian yang nyata. Lihat di Bosnia sebagai contoh. Mereka bunuh beramai-ramai. Beribu-ribu orang. Perbuatan Kristen Orthodox kepada umat Islam. Umat Islam di Sarajevo. Umat Islam di wilayah Balkan. Yang dibunuh. Demikian juga sejarah yang kita katakan kita takkan lupa. Tentang apa yang berlaku kepada umat Islam dan sejarah yang panjang. Di sebalik umat Islam terus memberikan kebaikan kepada umat. Memberikan keadilan kepada mereka. Sebab itu bila umat Islam jadi minoriti, mereka terancam. Bila umat Islam menjadi majoriti, orang kafir pun terbela. Maka ini dasar Islam yang jelas. Sebab itu Allah ingatkan, jangan ambil mereka sebagai penolong, pembantu. Jangan berikan amanah kepada mereka untuk menguasai urusan kamu. Jangan mendedahkan rahsia kamu kepada mereka. Kerana sikap mereka ini saling tolong, menolong, bantu-membantu untuk mengalahkan kamu. Wa man yatawallahum minkum. Tetapi siapa yang mengingkari perintah Allah dengan tetap memilih mereka, menjadikan mereka pembantu dan penolong, rakan sekutu, fa innahu minhum, maka mereka adalah sebahagian daripada orang kafir. Perbuatan mereka menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah boleh merosakkan akidah. Dan Allah menyatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah sekali-kali tak akan beri hidayah pada orang zalim. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pembantu, penolong, sebagai sekutu, sebagai apa sahaja kelompok yang didampingi, yang dipercayai, maka golongan ini telah menzalimi diri mereka sendiri. Diriwayatkan sebab turun ayat ini daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika mana lamma harabat Banu Qainuqa, bila Banu Qainuqa yang terkenal memusuhi umat Islam dan dia telah disokong oleh pemimpin munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Ubadah bin Samit datang menemui Nabi SAW dan berlepas diri kepada Allah dan kepada Rasulnya
bahawa dia tidak akan lagi berbuat baik dengan Qainuqa. Sebab Qainuqa ternyata memusuhi umat Islam. Manakala Abdullah bin Ubay bin Salul tetap ingin menjadikan Qainuqa ini sebagai rakan dia, menjadikan sekutunya, maka turun ayat ini bagi memberi amaran supaya tidak menjadikan mereka sebagai sekutu lagi. Sebab Qainuqa yang terkenal dengan permusuhan tersembunyi pada umat Islam daripada mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Dan bangsa Yahudi Qainuqa ialah Yahudi yang paling dekat duduk di Madinah berbanding Nadir dan Quraizah. Bahkan Bani Qainuqa dia ada pasar berhampiran dengan Masjid Nabi. Bahkan mereka menguasai ekonomi secara umum. Bahkan pernah Nabi SAW mengarahkan supaya dibina khemah di luar pasar Bani Qainuqa untuk memberi ruang umat Islam berniaga. Lalu pemimpin-pemimpin Qainuqa merobohkannya. Walau ketika itu Rasulullah sebagai pemimpin Madinah. Dan mereka tahu. Mereka sengaja nak tunjuk mereka lebih gagah daripada Nabi SAW. Mereka tunjuk segala tanda-tanda permusuhan. Sehingga bila mana Rasulullah menang dalam perang Badar, mereka mempelekehkan. Mereka kata, berperang dengan orang tak pandai perang, bolehlah menang. Cuba perang dengan kami. Baru tahu siapa dia lelaki. Begitu mereka memperkecil-kecilkan kemenangan Rasulullah dalam perang Badar. Ketika mana umat Islam bergembira dengan peperangan Badar, menunjukkan pertolongan Allah, mukjizat yang berlaku, turunnya malaikat. Tiba-tiba Qainuqa merendahkan, menghina. Sehingga mereka kata Muhammad berperang dengan budak-budak, atfal. Kalau mereka berperang dengan kami, baru tahu kami ni lelaki sebenar. Sehinggalah kemuncak, mereka cuba memalukan umat Islam, mendedahkan aurat seorang muslimat di pasar Qainuqa. Akhirnya, bangsa Qainuqa ini, yang mereka rasa kuat. Kenapa Qainuqa ni rasa gagah? Pertama, ekonomi. Yang kedua, ada sejumlah orang Islam yang backup mereka. Orang Islam yang backup mereka ini di kalangan munafik. Antaranya ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ada pengikut seramai 300 orang yang tegar. Bukan mengikut kajian tentang munafik di Madinah, jumlah mereka ini lebih besar, iaitu seramai 2,000 orang. Yang dimaksudkan 2,000 orang termasuk perempuan, wanita-wanita yang telah ditadbiyah untuk tidak begitu meyakini agama Allah. Namun kerana Nabi SAW sentiasa berdakwah di bumi Madinah dengan terbinanya masjid sebagai syiar utama, tazkirah Nabi, majlis ilmu Rasulullah yang pelbagai di semua tempat mengurangkan golongan mereka ini, menjadikan sebahagian mereka bertaubat, sebahagian mereka kembali Islam dengan sebenar. Namun ada yang tegar-tegar ni, antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Qainuqa berani lawan Rasulullah sebab ada sebahagian orang Islam menyokong mereka. Dan begitulah sejarah sepanjang zaman. Kalau tuan-tuan tengok, bila orang kafir dia berani untuk mempelekehkan Islam, kalau kita lihat orang kafir berani perobok Islam, kerana ada sebahagian orang Islam bersama mereka. Sebab itu dia berani. Kalau semua umat Islam bersatu untuk melawan mereka, dia takkan berani. Sejarah panjang kita tengok demikian. Mereka berani untuk menghina Islam dan sebagainya. Ada sekelompok. Kalau zaman Nabi SAW, kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Ketika mana Ubadah bin Samit tahu akan segala tipu daya Yahudi. Lalu Ubadah kata, ya Rasulullah, saya takkan berkawan lagi dengan Yahudi. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul rasa, tak bolehlah tak kawan ni, partner bisnes. Ini orang yang ekonomi gagah kuat. Ini orang berpengaruh. Orang kaya, banyak aset dan lain-lain. Maka turun ayat ini memberi amaran. Dalam riwayat yang lain diceritakan, datang Ubadah bin Samit yang merupakan salah seorang daripada kabilah Khazraj. Bertemu dengan Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, inna li mawali minal yahud kathirun adaduhum. Wahai Rasulullah, saya ini ramai rakan-rakan Yahudi. Teman-teman Yahudi memang saya berbaiat untuk setia dengan mereka sebelum kedatangan Islam. Dan masih ada. Wa inni abra'u ila Allah wa rasulihi min wilayatil yahud wa atawalla Allah wa rasulah. Dan hari ini saya nak isyarat, saya tak akan lagi bersama dengan mereka, saya memilih Allah dan Rasul.
Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul kata, "Inni rajulun akhafud dawair." Aku ni orang yang takut berlaku musibah apa-apa. La abra'u min muwalati mawali. Maka aku tak akan berlepas diri daripada mereka. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saya pula tak nak. Sebab saya takut nanti ada apa-apa kan. Maka orang ni boleh guna. Ada masalah ekonomi ke, masalah itu, masalah ini. Duk fikir orang kafir menyelesaikan masalah dia. Dia lupa bila mana kita beriman, penyelesaian masalah kita Allah. Tapi ada ni yang duk percaya kafir boleh selesai masalah. Maka Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, "Ya Abul Hubab." Ini panggilan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. "Ya Abul Hubab, ara'aita alladhi nafasta bihi min wala'i Yahud ala Ubadah fahuwa laka dunahu?" Tidakkah kamu lihat, kalau kamu lepaskan hubungan kamu Yahudi, kamu mendapat Allah dan Rasul. Bukankah Allah dan Rasul lebih utama daripada orang-orang ni? Lalu izan, Abdullah bin Ubay dia dah malu. Dia kata, "Izan akbar, baiklah, saya terimalah." Ungkapan saya terima tadi bukanlah menunjukkan dia redha. Tapi dia bimbang sesuatu yang Rasulullah hidu daripada dia. Bila kata Rasulullah, bukankah Ubadah ni dia berlepas diri daripada Yahudi untuk berpegang dengan apa yang lebih utama, itu Allah dan Rasul. Apakah kamu tak yakin pada Allah dan Rasul? Pertolongan Allah dan juga keberkatan mengikuti Nabi SAW. Lalu kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Akbailah, saya terimalah." Maka turun ayat ini, "Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang kafir penolong dan pembantu." Disebut dalam sirah, ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, orang kafir terbahagi kepada 3 golongan. Satu golongan kafir yang diikat dengan perjanjian piagam Madinah untuk tidak memusuhi Islam, memusuhi Nabi SAW, dan untuk tidak memerangi Islam. Mereka cuma nak sibuk bisnes berniaga. Ini satu kelompok. Jadi mereka ini hidup aman, dipelihara darah dan maruah mereka. Ini disebut ahli zimmah. Kelompok kedua ialah kelompok yang menentang Nabi SAW. Kelompok ni Yahudi lah. Qainuqa, Nadir, Quraidah. Memang mereka ni menyimpang dendam untuk mengambil masa dan peluang untuk menghabiskan, dan dia nak halau Rasulullah. Bahkan Yahudi menganggap Madinah, mereka lebih berhak memiliki Madinah. Sebab itu mereka mulakan pemilikan Madinah dengan pemilikan ekonomi. Dan tuan-tuan, kita kena hati-hati. Mana-mana orang kafir yang duduk dalam negara Islam, mereka mulakan hak untuk menguasai dominan negara tadi dengan ekonomi. Itu yang dilakukan oleh Yahudi di Jerman. Itu yang dilakukan di Poland. Itu Yahudi lakukan di banyak negara-negara Eropah. Untuk menguasainya, mereka kuasai ekonomi, mereka kuasai bank, mereka kuasai akhbar, yakni penyiaran, mereka kuasai institusi pendidikan yang besar-besar. Mereka kuasai bursa-bursa saham. Ini yang telah kita nyatakan sebelum ini, yang mereka buat di Jerman. Sehingga kebanyakan rakyat Jerman terpaksa pinjam dengan orang Yahudi dan tertakluk dengan sistem bank Yahudi, yang menyebabkan Adolf Hitler melihat bangsa Jerman tidak akan maju, tidak akan bangkit, melainkan dihapuskan Yahudi yang telah mendominasi. Dan kita kena belajar sejarah ni. Mana-mana orang kafir, bila dia masuk dalam negara Islam, cara dia nak menjajah negara Islam, dia kuasai ekonomi. Sebab tu kata Sufyan bin Uyainah, ya, dahulu kami cerita bab harta, ia cuma perkara yang kami zuhud, kami tak perlukan. Tetapi hari ini, harta ialah senjata kami. Tetapi hari ini bila kita sebut harta, ekonomi, dia senjata umat Islam. Sebab kita sukar berperang dengan penggunaan senjata-senjata. Tetapi apa yang berlaku ialah peperangan secara ekonomi. Bila mata wang mereka menguasai kita, bila sistem undang-undang ekonomi menguasai kita, maka kita terus menjadi negara lemah. Untuk umat Islam perlu ada satu pasar yang terbuka, yang mampu dikawal sedia oleh orang Islam. Walaupun ia bersifat domestik. Kalaulah tuan-tuan di peringkat antarabangsa tak boleh buat apa-apa, peringkat domestik, dengan umat Islam menyokong produk-produk orang Islam, dengan umat Islam menyokong produk-produk umat Islam, maka ini secara domestik. Dibuat secara tersembunyi tanpa perlu dihebohkan. Sebagaimana orang kafir waktu mereka cuba jajah negara Islam dengan ekonomi, mereka tak hebohkan, mereka tak kata,
kami akan kuasa negara ini dengan ekonomi. Pasti orang Islam lawan. Mereka diam, tahu-tahu mereka pegang semua kilang, mereka pegang semua syarikat dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati bangkit kesedaran ini. Baik, satu kelompok lagi orang kafir yang berada di Madinah ialah kelompok yang tak ke tengah, tak ke tepi. Mereka tengok siapa kuat. Yang kuat dan mereka sokong. Mereka ini adalah kelompok munafikin. Kelompok pertama orang kafir yang akur dengan Islam. Akur dengan ketuanan umat Islam di bumi Madinah. Dan mereka tak sibuk benda lain, mereka ni cari harta je. Kelompok kedua memang idman, menyembunyikan permusuhan pada Islam. Kelompok ketiga tengok peluang mana yang paling baik. Ini kelompok yang kadang-kadang dia dengan orang Islam, kadang-kadang dia dengan orang kafir, tengoklah macam mana. Maka Nabi SAW bermuamalah dengan mereka mengikut keadaan mereka. Nabi tahu. Sebab itu Nabi SAW ada perjanjian dengan kelompok Yahudi Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Tetapi bila Bani Qainuqa memerangi Nabi SAW selepas peperangan Badar, dan demikian juga Bani Nadir selepas peperangan Uhud, maka Nabi SAW menghalau keluar kelompok ini. Dan pengkhianatan Bani Quraizah dalam peperangan Khandaq yang menyebabkan mereka semua dibunuh. Mereka kalangan lelaki, kalangan kanak-kanak dan wanita yang ditawan. Maka ini di antara perintah Allah pada orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, fataralladhina fi qulubihim marad. Kamu dapati wahai Muhammad, orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Syok pada Islam, ragu-ragu pada kemenangan Islam, ragu-ragu pada kekuatan Islam, ragu-ragu akan kehebatan Islam. Ini kelompok yang kita sebutkan tadi. Orang yang tunggu peluang siapa kuat, tapi ngaku Islam. Kenapa ni ngaku Islam? Kerana majoriti ahli Madinah itu Islam. Maka mereka tidak mau nampak penyanggahan terbuka. Tapi mereka tunggu peluang. Kata Allah, yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka kata kami takut nanti apa-apa berlaku pada kami. Tahu nanti kalah ke Islam, jadi kami tak terjejas sebab kami baik dengan orang kafir. Ini yang jadi tali baru Jepun, yang jadi tali baru Inggeris. Kerana mereka nak memilih hidup selesa, bukan hidup berprinsip. Ada orang yang hidup berprinsip lain. Mereka kekal mempertahankan prinsip agama. Orang yang hidup kerana nak senang, mereka ini mula seperti lalang, goyang, mengikut arah angin. Tengok siapa yang kuat. Ini golongan munafik. Bahkan mereka kata kami ni tak bolehlah tak kawan orang kafir, takut apa-apa berlaku. Fa'asallah. Semoga Allah akan mendatangkan kepada kamu wahai umat Islam akan kemenangan. Kemenangan di sisi Allah. Maka ketika itu orang-orang munafik ini akan menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan ketika itu orang-orang beriman akan berkata, mencela mereka. Dulu kamulah yang bersumpah tak nak ikut kami. Kononnya kami kalah lah. Kami tak ada peluang menang lah. Kami tak ada peluang memerintah lah. Kami tak mungkin akan menguasai negara ini dan sebagainya. Maka lihat hari ini, kamu lihat bagaimana kemenangan Allah beri pada kami. Maka jadilah orang-orang munafik itu orang yang menyesal dan orang yang sentiasa terbatal pahala. Dia buat baik langsung tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara kita katakan jaminan Allah akan kemenangan umat Islam. Jaminan Allah akan datangnya pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu kita lihat bila ayat yang Allah sebut ni praktikal berlaku. Ada orang Islam tuan-tuan sekalian, mereka cuba berbaik dengan negara-negara kafir, dengan Amerika, berbaik dengan negara Israel, sebagaimana yang dilakukan oleh Emirates hari ini, yang dilakukan oleh Bahrain hari ini, yang dilakukan oleh sebahagian negara-negara Islam, khususnya negara-negara di Arab, cuba menominasikan. Bahkan Emirates sanggup bagi warga negara pada Yahudi, bahkan menghantar pelajar mereka ke universiti-universiti Yahudi. Kenapa mereka buat demikian? Kerana mereka nak jaga kuasa mereka, takut-takut jatuh. Mereka nak kuatkan ekonomi mereka. Kononnya Yahudi ni kan jaga ekonomi hari ini. Semua mereka lakukan demi untuk yang disebut oleh Allah. Kebimbangan mereka iaitu bila mereka berkata, naksha an tusibana dairah. Kami bimbang takut kena apa-apa musibah. Jadi mereka akan tolong kami. Kata sejarah telah tunjuk.
Mana-mana orang Islam yang mualak dengan orang kafir, akhirnya dia akan ditinggalkan. Tuan-tuan tengok dulu Iraq. Iraq ni baik dengan mereka. Saddam Hussein ketika itu baik dengan Presiden Amerika. Bahkan Amerika supply dia dengan pelbagai alatan ketenteraan untuk lawan Iran dalam perang Iraq-Iran. Akhirnya bila Amerika nampak Iraq ni tak boleh jadi makanan dia, Iraq mula nampak macam sikit tak berapa nak ikut dia. Maka diperangkap dengan apa yang disebut satu perangkap yang halus bila Iraq menawang Kuwait kerana mendakwa Kuwait mencuri minyak dia sewaktu perang Teluk, sewaktu perang Iraq dan Iran. Sebelum hari kejadian, Presiden Iraq menelpon Presiden Amerika. Boleh tak saya nak serang Kuwait? Dia kata boleh serang. Untuk ambil hak saya. Akhirnya dijadikan sebab itu untuk menghancurkan Iraq. Walau Iraq ni tuan-tuan baik dengan mereka. Dan demikian juga mana-mana negara. Mereka berbaik dengan mereka, tapi mereka nampak, orang kafir nampak agak-agak tak untung, dibiarkan. Maka orang Islam ambil sejarah. Kalau kita tuan-tuan jangan sesekali bernaung di bawah orang kafir. Sebab itu bila berlaku pergolakan di Andalusia antara dua orang putera raja, tiba-tiba Perancis hendak menyerang Andalusia. Maka raja ketika itu dia meminta tolong daripada Yusuf Tashfin, iaitu ketua tentera daripada Maroko ataupun Barbar, orang Barbar. Lalu orang ingatkan raja tadi, kenapa tak minta tolong negara kafir yang lain untuk lawan ni? Dia kata tidak mungkin. Aku lebih suka menjadi gembala kambing pada Yusuf Tashfin daripada menjadi gembala babi kepada orang kafir. Dan kalaupun aku minta tolong orang Islam, kalau aku tak dapat jawatan lagi, aku dihina paling kurang gembala kambing je. Tapi kalau aku minta tolong orang kafir, lalu satu hari nanti mereka khianati aku, pasti aku jadi gembala babi mereka. Yang akhirnya mereka minta pertolongan Yusuf Tashfin dan berjaya menyekat kemarahan tentera kafir di Andalusia. Tuan-tuan, kita baca sejarah Malaysia. Setiap kali orang Islam, raja-raja Islam berbalas sesama mereka lalu minta pertolongan Inggeris, akhirnya orang kafir ambil negara Islam. Ambil Pulau Pinang, ambil Singapura, kuasai Melaka. Akhirnya semua jadi negara dia. Akhirnya kita dijajah dan tempoh yang panjang. Daripada Portugis, Belanda sampai Inggeris, sampai masuk Jepun, Inggeris balik 400 tahun. Semua asalnya percaya, lihat kemudian apa mereka lakukan. Kita katakan kerajaan Borneo, Islam, Brunei, serahkan Sarawak, serahkan Sabah, akhirnya habis. Mereka dominasi, tinggal kecil je. Itu sejarah telah menunjukkan bagaimana orang kafir tidak boleh kita berharap kemenangan dengan bergabung dengan mereka. Maka disebut dalam hadis akhir zaman, bila umat Islam satu hari nanti akan bergabung dengan orang kafir untuk memerangi. Bila menang lalu orang kafir berkata ini kemenangan kami dengan menafikan orang Islam. Maka ketika itu umat Islam tak berpuas hati, maka berlakulah sebuah perang Islam dengan kafir yang disebut sebagai peperangan Harmagedon ataupun Ormagedon. Peperangan besar yang dianggap sebagai perang dunia ketiga. Asal-asalnya pemimpin Islam bergabung dengan orang kafir untuk memerangi satu kelompok yang mereka anggap ini pengganas dan sebagainya. Tapi bila menang diisytiharkan orang kafir menang, bukan orang Islam yang menang. Yang ni mereka gunakan orang Islam. Gunakan orang Islam. Lepas tu tuan-tuan kena hati-hati. Orang kafir akan pergunakan orang Islam untuk tujuan dia. Kita orang Islam diajar ikhlas, kita tak diajar gunakan sesiapa. Kita tidak diajar untuk gunakan sesiapa. Kalau kita guna dia untuk juga kepentingan dia pun dapat kelebihan. Tapi orang kafir sejarah menunjukkan dia mempergunakan. Umat Islam mempergunakan mana-mana orang Islam agak-agak tak boleh pakai, akhirnya dibunuh. Akhirnya dia dipenjara atau sebagainya. Sesudah Allah menyebut, perlu ada sifat hati-hati orang Islam dengan orang kafir Yahudi dan Nasara. Kemudian Allah mengingatkan, siapa yang tetap menjadikan mereka sebagai pembantu, maka mereka ini akan hampir kepada rosak akidah, bukan boleh murtad. Allah berfirman, wahai orang beriman, siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah sayang mereka. Dan mereka menyayangi Allah.
yang lembut dengan orang beriman dan keras serta tegas kepada orang kafir. Mereka terus berjuang pada jalan Allah. Mereka tidak takut segala celaan manusia. Demikian kurniaan Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas, kurniaannya lagi Maha mengetahui. Berhubung ayat ini, bila kita sebut tadi jangan ambil orang kafir sebagai pembantu, penolong, kepercayaan. Kalau ambil boleh murtad. Dan bila kamu murtad, Allah pun tak peduli kamu. Dan Allah beri amaran, siapa? Dengan mengingkari perintah Allah tadi, kamu meninggalkan agama Allah, Allah akan datangkan kaum yang lebih baik. Berhubung dengan ayat ini, pada zaman Nabi SAW ada 3 kabilah yang murtad. Pada zaman Rasulullah. Pertama, kabilah Bani Mudlish. Ketuanya ialah Aswadul Ansi, yang mengaku menjadi Nabi pada zaman Rasulullah. Dan beliau ialah seorang bomoh, tukang tenung. Kononnya boleh baca masa depan. Yang akhirnya, dia dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bunuh. Dan satu strategi bunuh yang paling hebat. Artinya masuk dan dibunuh dalamnya. Yang kedua ialah kabilah Banu Hanifah, iaitu kaum Musailamatul Kadzdzab, yang murtad dan mengaku Nabi di Yamamah. Yamamah iaitu sekitar lebih kurang hampir 100 km daripada bumi Madinah. Masih lagi dalam kawasan Arab Saudi ataupun Hijaz. Maka Rasulullah hantar surat kepada Musailamatul Kadzdzab. Sebab sebelum itu Musailamatul Kadzdzab tulis surat pada Nabi SAW, lalu mengatakan bahawa bumi ini kita bagi 2. Separuh aku, separuh kamu. Merintah. Lalu baginda membalasnya, min Muhammad Rasulullah ila Musailamatul Kadzdzab. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah si penipu. Assalamu ala man ittaba'al huda. Sejahtera itu hanya kepada orang yang ikut petunjuk. Amma ba'du. Adapun selepas itu, fa inna ardalillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi ini bukan milik aku, bukan milik kamu. Ia milik Allah. Allah akan berikan kepada orang bertakwa. Salamah kata, bumi ini kita bagi 2 lah. Kamu separuh, aku separuh. Sebab kamu Nabi, aku pun Nabi. Bagi 2 lah. Sama-sama label Nabi. Ni zaman Nabi lagi dah murtad, Musailamatul Kadzdzab. Dan yang ketiga ialah Banu Asad. Banu Asad ini diketuai oleh Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah ini asal di Islam. Dia sahabat Rasulullah. Dan bila Rasulullah sakit yang membawa kepada kewafatan, dia murtad. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian dia lari ke bumi Syam dan dia menyembunyikan diri dan dia kembali masuk Islam. Dan pada zaman Umar Al-Khattab baru dia muncul diri. Adapun Aswadul Ansi, ahli sihir yang dibunuh oleh Fairuz Dailami, manakala Musailamatul Kadzdzab dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ialah sahabat Rasulullah, waktu dia kafir dulu dibunuh Hamzah dalam perang Uhud. Bila dia masuk Islam, dia berniat untuk membunuh musuh yang paling jahat pada Islam. Maka dia berjaya membunuh Musailamatul Kadzdzab dengan tombak yang sama dibunuh Hamzah. Ini Wahsy. Baik, ini kelompok yang murtad pada zaman Nabi SAW. Bila Rasulullah wafat, maka ada lagi 8 kelompok yang murtad. Iaitu kabilah Ghatafan yang dipimpin oleh Qurrah bin Salamah. Dan juga kabilah Fazarah, itu kaum Uyainah bin Hisn. Uyainah ini asalnya sahabat Rasulullah, tapi dia murtad. Lalu ditawang oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar tanya, macam mana sekarang? Lalu Uyainah bertaubat dan kembali masuk Islam. Ini Uyainah bin Hisn. Dan Banu Sulaim, iaitu kaum Fuja'ah bin Abdul Yalai, juga murtad. Banu Yurbu', iaitu kaum Malik bin Nuwairah, juga murtad. Dan sebahagian kabilah Bani Tamim dengan pimpinan Sajah bintul Muzir. Sajah, seorang perempuan, mengaku Nabi, berkahwin dengan Musailamatul Kadzdzab. Nabi palsu lelaki, Nabi palsu perempuan. Dia boleh bergabung lelaki perempuan. Akhirnya kahwin diorang tu, dua-dua Nabi ni kahwin. Membentuk satu pasukan kuat, berjumlah tenteranya berjumlah 40,000 orang. Jumlah yang besar. Tentera murtad. Artinya Islam melalui tuan-tuan ujian yang besar selepas kewafatan Rasulullah. Namun Allah telah membangkitkan kaum yang hebat, yang Allah sayang mereka, yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Yang dipimpin oleh sahabat-sahabat yang mulia yang berjaya memadamkan api kemurtadan dan mengembalikan dunia umat Islam tenang kembali.
Tidak ada lagi orang murtad pada zaman Umar Al-Khattab. Tidak ada lagi. Maksudnya murtad besar-besaran. Secara individu adalah seorang dua individu. Antaranya ialah Bani Kindah, kaum Ash'ab bin Qais juga murtad selepas Rasulullah wafat. Banu Bakar bin Wa'id yang dipimpin oleh Hutam bin Zaid. Ini murtad. Dan pada zaman Umar Al-Khattab cuma satu. Seorang raja namanya Jabalah bin Ayham Ghassani. Dia murtad, dia masuk Kristian, dia duduk di bumi Syam. Kisahnya tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dia tawaf kat Kaabah, ada seorang lelaki daripada kabilah Fazarah pijak kain ihram dia. Dah labuh sangat pijak. Maka Jabalah ni marah, dia pun tampar. Bila tampar, lelaki ni mengadu kepada Umar Al-Khattab. Tampar sampai patah hidung dia ni. Lalu Umar Al-Khattab panggil dia. Dia kata, sama ada kamu dimaafkan ataupun kamu kena kisos, kena tampar balik. Sama ada orang yang kamu tampar tadi, ditampar kamu balik atau dimaafkan kamu. Lalu kata Jabalah, dia nak balas balik. Aku ni raja, Anal Malik. Dia tu siapa? Aku raja. Wa huwa suqah. Dia cuma orang marhin. Kata marhin, Arab panggil suqah. Ni orang pasar, orang longkang je ni. Aku ni Malik. Lalu kata Umar, Al-Islam sawwa bainakuma. Islam menyamakan kamu. Kamu raja ke, kamu apa ke. Islam menyamakan kamu. Summastamhala ila ghadin. Lalu kata Jabalah, baiklah. Boleh tak esok bersidang? Hari ni macam tengah fikirlah esok. Umar kata okey. Belum esok dia cabut lagi. Dan dia menganut Kristian dan mati dalam keadaan Kristian. Ini jumlah kelompok yang murtad. Pada zaman Rasulullah ada 3. Pada zaman Abu Bakar ada 7. Dan pada zaman Umar Al-Khattab ada seorang. Kemudian tidak kedengaran lagi cerita orang-orang murtad. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, sesungguhnya wali-wali kamu, pembantu-pembantu kamu, ialah Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan juga orang-orang munafik. Kalau kamu nak cari pembantu, penolong, pemimpin, ketua, orang kepercayaan, ialah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang dirikan solat, yang keluarkan zakat, dan mereka sentiasa rukuk kepada Allah. Tetapi, dan siapa yang memilih Allah dan Rasul, dan orang yang beriman, maka parti Allah akan menang. Golongan ini akan menang. Lalu ada orang kata, Ustaz, masalahnya ialah kita tengok orang kafir baik pada orang Islam. Akhirnya keluar teori orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam tak jujur. Masalah kita duk tengok Islam tak jujur tu kenapa? Orang Islam yang jujur banyak. Kita tidak mau menaikkan orang Islam yang jujur yang baik. Kita duk tahan orang Islam yang ada masalah akhlak, yang masalah sekian. Lalu seolah-olah kalau tak ada mereka, tak ada kepimpinan. Umat Islam semuanya dilatih menjadi pemimpin umat Islam. Sebab itu Nabi kata, kullukum ra'in, semua kamu pemimpin. Allah dah jadikan umat Islam ini ialah umat yang pandai memimpin. Tanggungjawab. Tapi kita duk fokus kepada berapa kerat orang Islam yang dah melalui cara politik kotor, kezaliman. Kita lupa orang yang bersih yang baik ini untuk kita angkat. Akhirnya kerana kita tak nampak orang baik, kita kata, Ustaz, orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang khianat. Yang kamu nak tengok yang khianat tu kenapa? Yang tak makan rasuah banyak, yang takutkan Allah ramai, mereka orang Islam. Tiba-tiba duk percaya orang kafir. Orang kafir yang tak jujur lagi banyak pada jujur. Yang mereka gunakan prinsip perniagaan, menipu tu strategi. Mereka tak anggap menipu tu satu benda buruk. Itu strategi kata mereka. Riba itu strategi. Kita tak, riba itu haram. Nipu tu haram. Makan harta orang tu haram. Tak ada istilah strateginya. Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan penipuan. Letaklah nama apa pun. Strategi bisnes, strategi marketing, haram dan haram. Riba, letaklah nama apa pun. Denda lah, penalti lah. Ini sebagai amarang lah, offside dan sebagainya. Tetap namanya riba. Namakan dengan apa? Nama riba dan berdosa. Itu masalah sebahagian orang Islam. Kerana mereka duk nampak tak ada orang Islam yang baik walau ramai. Umpama mereka yang kata matahari tak ada, walau matahari itu keluar terang benderang di dada langit, ini kerana masalah mata mereka sakit. Mata sakit, hati pun sakit. Itu tak nampak sabar kesudah. Orang kata matahari itu terang, tak ada pun matahari. Kalau kamu tak nampak matahari, bukan salah matahari, salah mata kamu yang sakit, hati kamu sakit.
Itu dok nampak orang khianat je kita nak lantik ketua. Macam tak ada orang jujur. Pada orang Islam saya katakan memang dilatih menjadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.